Hai, Assalamualaikum. Nak bercuti di Kedah tapi tak tahu nak pergi mana? Jom kami tunjukkan destinasi pelancongan yang menarik di Kedah. Destinasi pertama, kumpulan kami akan membawa anda semua ke Museum Padi. 8 km saja daripada Bandar Alor. Orang cakap kalau dah sampai Alor tak sah kalau tak pergi ke Museum Padi ini. Menariknya, Museum Padi ini adalah reka bentuknya yang unik, iaitu berbentuk silinder. Apabila anda sampai ke sini, anda akan dapat melihat pemandangan yang sangat indah. Terdapat bangunan berbentuk silinder di tengah-tengah sawah padi yang berlatar belakangkan Gunung Ganang. Sebelum masuk, anda semua perlu membeli tiket yang cuma berharga RM5 bagi orang dewasa, manakala RM2 bagi kanak-kanak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di Museum Padi ini ialah kita dapat melihat bahan-bahan berkaitan padi, penyelidikan dan pembangunan serta perkembangan teknologi padi. Jadi, anda semua bolehlah menggunakan ilmu ini semasa membeli beras untuk dapatkan beras yang terbaik dengan harga yang berpatutan di kalangan jenama-jenama beras terkemuka seperti Rambutan, Faiza dan Basmati. Keluasan Museum Padi ini ialah 2000 meter persegi dan mempunyai 3 aras. Aras 1, di mana anda berpeluang untuk mengetahui sejarah penanaman padi di Kedah dan melihat alat-alat persawahan tradisional. Di sini juga anda boleh melihat alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Aras 2 pula mengandungi 6 galeri. Galeri-galeri ini terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan aktiviti-aktiviti pertanian bermula dari zaman purba hingga ke zaman sekarang. Dari Aras 2 ini juga anda boleh melihat aktiviti-aktiviti harian pesawah seperti mencabut semai, menyulam, membaca dan menuai. Di Aras 3, dengan menaiki 59 anak tangga, anda boleh sampai ke Gunung Keriam. Di sini anda boleh melihat panorama perkampungan tradisional dan sawah-sawah padi yang terbentang luas, mempunyai ketinggian 8 meter serta 103 meter panjang dan merupakan salah satu mural yang terbesar dan tercantik di Malaysia. Ruang pameran di Aras ini boleh memuatkan 40 orang pada satu masa dan terletak di atas platform berputar. Macam mana? Menarik kan Museum Padi ni? Jom kita tengok destinasi seterusnya. Okey, hai korang. Jadi, destinasi pelancongan yang seterusnya, kumpulan kami akan membawa korang untuk tengok sama-sama ialah NMM Whimsical House. Jadi, NMM Whimsical House ni terletak di Changi Luang, Kedah. Untuk orang-orang yang berdekatan kat sini mungkin dah biasa tengok keseronokan yang ada dekat tempat ni. Tapi untuk korang yang tak pernah lagi datang dan tengok apa yang ada dekat dalam ni, jom saya bawa korang untuk tengok sama-sama. Jom. Antara tempat-tempat yang menarik yang terdapat di sini ialah yang pertama, rumah sengit. Yang kedua, rumah terbalik. Dekat sini terdapat macam-macam benda terbalik. Antaranya ialah rumah terbalik, garas kereta terbalik, dapur terbalik, ruang bilik terbalik dan macam-macam lagi benda yang terbalik. Jadi sangat seronok untuk kita ambil gambar tau. Seterusnya ialah rumah Hobbit. Rumah ini terletak di dalam terowong yang berketinggian hanya 3 ke 4 kaki sahaja kerana idea ini diperolehi daripada cerita Hobbit. Barang-barang di dalamnya juga kebanyakannya digunakan oleh Hobbit. Sangat comel tau.
Seterusnya ialah rumah kelulut. Di sini anda dapat merasai sendiri pengalaman menghasilkan madu kelulut dari lebah yang tiada sengat. Mereka juga menyediakan taman permainan untuk anak-anak dan kanak-kanak anda bermain menghilangkan rasa bosan. Yang terakhir sekali ialah rumah atas pokok. Kalau korang boleh tengok, banyak rumah-rumah kecil yang digantungkan di atas pokok. Dan itu sahajalah yang terdapat di sini. Walaupun sikit tapi ia tetap menarik. Jadi, seronok ke tak seronok? Seronok kan? Macam-macam ada dekat sini. Jadi, korang lepas PKP ni jangan lupa untuk datang ke MMM Whimsical House bersama-sama kawan dan keluarga. Sama-sama kita memerahkan lagi keadaan tempat destinasi ini. Jadi jom kita tengok destinasi pelancongan seterusnya. Selain tempat menarik di Kedah ialah Menara Alostak. Pada tahun 1994, negeri Kedah Darul Aman telah berlangsung upacara peletakan batu asas iaitu Menara Alostak yang terletak di persimpangan Lebuh Raya Darul Aman Kedah. Upacara tersebut telah disempurnakan oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pembinaan menara itu telah dibelanjakan sebanyak 40 juta. Perasmian pembukaan menara ini telah disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir pada 14 Ogos 1997. Untuk pengetahuan, struktur binaannya berasaskan ciri-ciri tradisional rumpun padi yang mempunyai keindahan yang tersendiri. Menara Alostak merupakan salah satu mercu tanda yang terkenal di Alostak. Ketinggian menara itu sebanyak 165.5 meter dan merupakan menara kedua tertinggi di Malaysia serta ke-19 di dunia. Menara ini juga dikenali sebagai menara komunikasi bagi kawasan utara tetapi juga sebagai pilihan pusat pelancongan utama di negeri Kedah. Di dalam menara ini, pelawat dapat melihat pemandangan Bandaraya Alostak dan juga dikelilingi banyak restoran dan kedai cendera mata. Di sini juga terdapat observation deck untuk melihat pemandangan di sekitar Alostak. Selain itu, terdapat juga balai syurab yang terletak pada ketinggian 88 meter untuk melihat anak bulan. Di dalam menara ini juga terdapat restoran-restoran dan kedai cendera mata. Selain itu, terdapat pembinaan baharu yang dibina di dalam Menara Alostak ini iaitu Pelantar Pemandangan yang dikenali sebagai Starview dan dibuka pada tahun 26 Julai 2020. Starview berkenaan akan menjadi produk pelancongan terbaru dan menarik di Kedah. Starview diilhamkan daripada kejayaan dua unit Skybox yang dibina di Skydeck Semenar Kuala Lumpur pada tahun 2016. Starview ini juga melibatkan kos lebih kurang 2 juta. Starview juga terdapat dua warna iaitu warna hijau dan warna kuning yang melambangkan warna di negeri Kedah. Pengunjung juga dapat melihat pemandangan sejauh Pulau Langkawi dan Gunung Jerai. Harga tiket untuk masuk menara ini untuk orang dewasa hanya RM9 dan kanak-kanak berumur 4 hingga 12 tahun hanya RM5. Harga bagi Skyview pula adalah untuk orang dewasa MyCard RM48 dan kanak-kanak 4 hingga 12 tahun RM28 dan bukan MyCard RM70 dan kanak-kanak RM50 sahaja. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan pas kepada kawan saya seterusnya. Okey, sekarang ini saya akan menunjukkan satu lagi destinasi pelancongan yang sangat menarik di negeri Kedah, iaitu Pulau Langkawi. Pulau Langkawi merupakan tempat asal berlakunya kisah tragis legenda Mahsuri pada suatu ketika dahulu. Namun, kini Pulau Langkawi telah dimajukan serta dijadikan salah satu pusat pelancongan di negeri Kedah. Pulau ini memang sangat popular kerana pulau ini pulau bebas cukai dan sememangnya sangat sesuai untuk pelancong yang kaki shopping. Ayo kita ikuti penerangan yang lebih lanjut mengenai Pulau Langkawi. Antara tempat menarik yang boleh dikunjungi di Pulau Langkawi adalah Kilang Minyak Gamat Nusantara.
Kilang Minyak Gamat Nusantara merupakan tempat untuk membeli produk minyak gamat original Pulau Langkawi. Para pengunjung boleh singgah ke showroom tempat ini untuk melihat sendiri apa barangan berasaskan gamat yang dijual di sini. Showroom mereka dilengkapi dengan kemudahan toilet, surau dan kafe sebagai tempat hentian rehat untuk para pengunjung yang kepenatan setelah seharian berjalan. Waktu operasi kilang ini adalah bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 5.30 petang, kecuali hujung minggu tutup pada pukul 7 petang. Destinasi seterusnya adalah Upside Down House Gallery. Jika pengunjung hendak ke sini, pengunjung perlu menuju ke arah Kampung Bayas. Jarak perjalanan dari Jati Pekan Kuah ke Kampung Bayas mengambil masa lebih kurang 30 minit. Jika dari lapangan terbang Langkawi pula hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit sahaja. Tempat ini dibuka setiap hari daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam dengan bayaran masuk hanya sebanyak RM18 untuk dewasa dan RM12 untuk kanak-kanak. Selain itu, Kota Mahsuri juga merupakan antara tempat menarik yang terdapat di Langkawi. Kepada mereka yang meminati kisah sejarah, bolehlah datang ke Makam Mahsuri bersama anak-anak untuk mendedahkan mereka kepada sejarah yang terdapat di sini. Waktu operasi Makam Mahsuri adalah bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 6 petang sahaja. Di samping itu, para pengunjung juga dinasihatkan tidak melepaskan peluang untuk melawat salah satu akuarium terbesar di Malaysia, iaitu Underwater World Langkawi. Di sini, pengunjung dapat menerokai zon-zon yang berbeza dengan lebih 4,000 jenis hidupan laut. Pengunjung dapat berjalan di dalam terowong sepanjang 15 meter dan melihat pelbagai jenis hidupan laut serta dibenarkan salah satu akuarium terbesar di Malaysia, iaitu Underwater World Langkawi. Di sini, pengunjung dapat menerokai zon-zon yang berbeza dengan lebih 4,000 jenis hidupan laut. Pengunjung dapat berjalan di dalam terowong sepanjang 15 meter dan melihat pelbagai jenis hidupan laut serta dibenarkan untuk mengambil foto sebagai tanda kenangan. Dan yang terakhir adalah Dataran Lang. Dataran Lang merupakan mercu tanda Langkawi dan juga merupakan tugu tumpuan para pelancong yang terkemuka di Pulau Langkawi. Para pelancong kebiasaannya datang ke sini untuk mengambil gambar sebagai tanda kenangan mereka berkunjung ke Pulau Langkawi. Akhir sekali, tempat yang menarik wajib dikunjungi oleh para pelancong di Kedah ialah Pekan Rabu. Sejarah Pekan Rabu bermula dari penubuhan di Tanjung Cali yang diusahakan oleh Tunku Yaakob. Ia dinamakan Pekan Rabu kerana dibuka pada tiap-tiap hari Rabu sahaja pada awal April 1930. Tanjung Cali terletak di persimpangan antara Jalan Pekan Cina dan Jalan Pangkalan Kapal di Bandar Alusta yang merupakan sebuah pangkalan atau pelabuhan bagi persinggahan perahu, kapal-kapal dan tongkang untuk keluar masuk memunggah barang dagangan dari dalam dan luar negeri melalui Sungai Kedah. Bangunan Pekan Rabu di Tanjung Cali itu pada asalnya merupakan bangunan terbuka yang panjang, berbumbung atap nipah, bertiang kayu dan berlantaikan simen. Selepas 2 tahun, Pekan Rabu dipindahkan oleh kerajaan di Jalan Tunku Ibrahim atas alasan kawasan sempit. Sebelum kompleks Pekan Rabu dibina, Pekan Rabu hanya menggunakan kemah semata-mata. Kompleks Pekan Rabu baru dibina atas persetujuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak dan siap dibina pada tahun 2014. Bangunan Pekan Rabu mempunyai 4 tingkat. Terdapat pelbagai jenis barang-barang jualan di Pekan Rabu. Tingkat 1 dan 2 menjual baju kurung, baju Melayu, kain batik dan kain pelikat, ubat-ubatan Melayu dan barang perhiasan rumah seperti tudung saji, bakul dan tikar. Yang menariknya, barang ini dibuat oleh tangan-tangan orang Melayu dengan cara anyaman menggunakan daun mengkuang. Di tingkat 3 pula menjual kudap-kudapan dan makanan kering seperti kerepek, muruku, kekacang, dodol, serunding dan jeruk. Di tingkat 4
ada jual ikan masin, belacan, budu dan banyak lagi. Di sini juga, para pelancong dapat melihat secara dekat penghasilan kuih bahulu dan kuih karas. Pekan Rabu terdapat satu keistimewaan jika dibandingkan dengan pekan minggu yang lain, iaitu Pekan Rabu terletak di tengah-tengah pusat bandar. Ia menempatkan hampir 350 peniaga yang terdiri daripada orang-orang Melayu sahaja. Selain daripada itu, ia terus menempa sejarah perkembangan selari dengan perkembangan Bandar Alustar dari masa ke semasa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih menonton.